Jadi dia mengatakan bahawa kalaulah nak sokong kerajaan, dia kata kita akan sokong secara berjemaah lah. Bukan sokong kerajaan lah, nak berunding. Dia kata kami akan berunding, tidak akan berunding secara individu. Kami akan berunding secara berjemaah, berkumpulan. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik, dan itulah yang dilakukan oleh PH dulu. Dan Anwar Ibrahim pun banyak kali bagi tahu sebaik-baiknya macam itu. Kamu nak dapatkan peruntukan untuk semua ahli parlimen, bermakna kamu datang secara berkumpulan atas nama ketua pembangkang. Ya, bawalah ke ketua-ketua parti, ketua pembangkang Muhyiddin Yassin, Haji Hadi, ya, dan salah seorang lagi Hamzah ataupun Taqiyuddin, wakil daripada gabungan PN ini, jumpa berbincang dengan Timbalan Perdana Menteri dua. Sebagaimana PH dulu bertemu dengan Ismail Sabri, ya, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Lim Goh Eng, Mat Sabu, ya, di antara rakan-rakan berjumpa dengan Ismail Sabri waktu itu untuk berunding. Barulah okey. Ya, tapi kamu tak nak buat, sombong, tak nak jumpa. Bila kamu tak jumpa, adalah ahli parlimen lain yang bertemu secara individu dan menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Jangan marah mereka. Sebab kamu tak buat. Sebab kamu tak buat, maka mereka datang secara individu. Dan jangan dengki kat mereka kalau mereka mendapat peruntukan yang diberikan oleh Perdana Menteri. Ya? Itu peruntukan yang tidak wajib bagi semua orang untuk menerimanya, kecuali Perdana Menteri sendiri untuk menentukan siapa yang nak dibagi. Itu kelebihan Perdana Menteri. Bukan sekarang, dulu pun macam tu. Sesiapa jadi Perdana Menteri memang ada peruntukan dia, dan dia boleh berhak bagi kepada sesiapa saja yang dia nak. Itu kelebihan dia. Kelebihan Perdana Menteri berbanding dengan kelebihan ketua pembangkang mesti ada beza. Kalau sama je, buat apa jadi kerajaan? Buat apa nak jadi Perdana Menteri? Lebih baik jadi ketua pembangkang. Kan? Okey. Itu bab sokongan. Yang kedua, saya nak sentuh isu stokin ni. Ada yang sebut tadi. Stokin ada kalimah Allah. Betul, saya dah tengok dalam TikTok. Diviralkan, ditunjuk dah, tapi tak tersebut kat mana. Saya tak pasti dia sebut kat mana. Dia kata dia ada jumpa stokin, ni ada kalimah Allah. Jadi saya tak pelik kalau benda-benda ni muncul sekarang, saudara. Sebab kita ada pengalaman dulu. Ya. Benda-benda yang macam ini akan muncul apabila keadaan mereka berada di pihak pembangkang. Saya ingat masa kerja kat 22 bulan dulu pun pernah muncul benda-benda macam ini. Ya, sejadah ada lambang salib, bearer. Kan? Sejadah lambang salib, bearer. Waktu kita jalan-jalan PH 22 bulan dulu, macam-macam. Kalimah Allah kat selipar ada, bawah selipar ada kalimah Allah. Muncul macam-macam waktu kita jadi kerajaan. Tapi waktu mereka jadi kerajaan, aman sentosa. Satu benda pun tak ada. Kisah sejadah salib tak ada, selipar tak ada, kalimah Allah, stokin pun tak ada, kepala babi dibuang ke masjid pun tak ada zaman mereka jadi kerajaan. Sebab apa? Bukan kerana mereka baik memerintah. Bukan kerana mereka PN tu baik memerintah maka tidak ada isu-isu ni, bukan. Tetapi ketika itu pembangkang adalah pembangkang yang berhemah. Pembangkang waktu itu kita PH adalah pembangkang yang berhemah, pembangkang yang beradab. Kita tak main isu-isu macam ini untuk nak jatuhkan PN. Kita tak main, saudara. Mana ada kita semenjak kita jadi pembangkang kita main isu perkawaman? Tak ada. Tak ada. Kita tak main pun isu arwah adib ke, isu Zakir naik, Ustaz Zakir naik ke, isu AC ke, macam-macam. Kita tak main. Kita tak main isu konsert-konsert ke, walaupun zaman mereka banyak konsert mereka lakukan. Kita tak main isu tu. Sebab bagi kita, kita faham. Ya, kita tidak main isu-isu yang seperti ini hanya sentimen kaum dan juga agama. Kita lawan secara dasar dan polisi. Sebab itu bila kita pembangkang, kita cakap dalam parlimen. Apa ucapan Anwar dalam parlimen? Ada Anwar cerita pasal isu remeh-remeh macam ni? Ada Anwar bercakap dalam parlimen isu pasal jururawat pakai ketat? Ada tak Anwar bercakap dalam parlimen cerita pasal pramugari tak tahu aurat? Ada tak Anwar cerita pasal berkenaan kalimah-kalimah Allah dan sebagainya? Tak ada, saudara. Tak ada. Ini bukan level Anwar. Ini level setro-setro je. Nak bercakap pasal isu-isu macam ini. Anwar cerita pasal sumber dasar dan polisi. Keterisan, rasuah,
Pandora Papers, Panama Papers, macam-macam papers. Yang didedahkan oleh Anwar Ibrahim dalam ucapan dia sepanjang dia bercakap dalam parlimen. Sampai tak cukup masa, walaupun setengah jam dia bagikan kepada Ketua Pembangkang bercakap, kadang-kadang kita dengar tak cukup masa, tak puas dengar pasal padat dengan sentuhan dia, cadangan dia, kritikan dia kepada kerajaan. Satu pun tak timbul isu berkenaan dengan benda-benda remeh-temeh. Dia bercakap tentang bagaimana pengeluaran KWSP, dia mencadangkan bagaimana dia mengkritik jangan kerap sangat bagi rakyat keluarkan KWSP. Ini disebut oleh Anwar melibatkan benda-benda kepentingan rakyat. Ini ucapan Ketua Pembangkang ketika itu. Sebab itu tidak muncul isu-isu macam stokin kalimah Allah dan sebagainya. Tapi hari ini muncul balik, saudara. Sebab apa? Sebab kita ada pembangkang yang tidak berkualiti, low class. Pembangkang yang hanya bercerita tentang apa? Bak kutih. Pasal benda makan, hilang kepada otak pembangkang. Bak kutih tu babi, itulah dia ratib hari-hari. Sampai besok tu hari, besok nak raya, besok dia pegang je bahulu. Oh ni bak kutih babi dia pemakan. Bak kutih babi dia pemakan bahulu. Ni pembangkang yang ada hari ni. Pasal bak kutih nak jadikan isu kaum berbalah dalam parlimen. Sampai peringkat pula ada pula yang penyokong yang taksub. Sampai peringkat nak bunuh ahli parlimen DAP. Hantar risalah mengugut mereka. Oleh kenapa? Kerana kita mengapi-apikan benda kuih je pun, makanan je pun. Yang kita sakit hati sangat dengan makanan orang ni pasal apa? Yang kita sakit hati sangat makanan orang ni pasal apa? Dia paksa kita makan, dia jual dekat kawasan kita, dia hantar makanan itu ke masjid, makanan itu dijual di bazar Ramadan. Apa yang kita sakit hati sangat? Tapi kalau kamu buat boleh. Oh, bak kutih halal. Kat mana? Ni, Muslimat PAS Terengganu buat. Saudara cari. Dalam website PAS pun keluar. Bak kutih PAS Terengganu. Halal pula. Sebab apa? Sebab buat kat Terengganu. Buat kat tempat kamu. Saya rasa kalau babi sekor ataupun kalau semelih kat Terengganu, silap kamu kata halalun. Ini yang kita marah, saudara. Pasal kamu punya low class jadi pembangkang. Pasal makanan bak kutih bergaduh dalam parlimen. 2-3 hari tak habis. Dia cerita pasal makanan. Habis makanan, cerita pula pasal kampung baru. Perkampungan kampung Cina. Macam tu juga. Namanya perkauman juga. Ini tempat komunis. Itu menunjukkan dia tidak ada langsung. Tak ada langsung dia punya ilmu dia nak cerita pasal sejarah. Bila pemegang DAP cerita tentang fakta yang sebenar, terkulat macam orang bodoh. Ni memang bodoh pun. Oh, ini kampung baru ni asalnya komunis. Sedangkan dalam DAP sebut, baca sejarah dulu. Kampung baru orang Cina yang duduk di situ adalah mereka yang diburu oleh komunis. Mereka yang diancam oleh komunis. Sebab itu British menempatkan mereka di situ dan dipagar kawasan itu supaya orang Cina tidak terpengaruh dengan komunis. Mereka menjadi mangsa komunis, saudara. Bukan mereka komunis. Itu sejarah yang sebenar. Yang sepatutnya ahli parlimen maram tahu dan baca. Jangan tunjuk bodoh dalam parlimen. Lepas tu nak main isu kaum. Kenapa? Kerana tidak bersetuju kampung baru dijadikan kampung warisan. Kita tidak ada masalah dari segi itu. Kerana di kalangan parti kita sendiri pun ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Boleh. Atas alasan, bagilah hujah. Tak setuju sebab apa? Kemungkinan pun tak cukup sejarah lagi untuk nak kita angkat. Ataupun kampung ni masih kecil, penduduk tak ramai. Ataupun tak perlu dibangunkan. Pembangunan tidak mencukupi syarat. Banyak hujah lain yang kita boleh sebut kalau kita tidak bersetuju. Tetapi jangan kita pusing dengan satu sejarah yang kita putar belit sehingga orang menjadikan ini sebagai isu kaum. Kita kata kampung baru itulah puncanya komunis. Kampung baru itulah buku-bukunya komunis. Ini jauh tersasar. Kamu nak tipu anak muda, yang kamu akan jadikan konten TikTok kamu, yang kamu nak cakap dalam parlimen. Kamu tak berani cakap di luar sebab kamu takut kena saman. Sebab itu kamu cakap dalam parlimen, supaya ucapan kamu itu dipercayai oleh wal'an bodoh ini. Seperti Nafisah Muhammad Noor tu, yang ada komen tu. Dia kata saya penyokong DAP. Saya bukan penyokong DAP, tapi saya bukan penjilat kepada penunggang agama yang memutar belitkan sejarah
nak menipu penyokong mereka dengan menceritakan bahawa Kampung Baru itu adalah pusat adalah komunis, maka tak wajar diberikan layanan. Ini pembohongan. Datangnya daripada mulut lebay, saudara. Mulut lebay seperti mana datangnya daripada mulut Mastura. Tudung labuh sampai ke lutut. Pakai jubah. Doktor, profesor lagi. Bercakap apa dia? Bercakap ini selama je buat fitnah. Fitnah kepada orang kafir. Dia ingat fitnah kepada orang kafir ni tak berdosa ke? Dia ingat sebab dia tu orang bukan Islam, maka kita semau-mahunya, seboleh-bolehnya kita nak fitnah mereka. Lim Goeng sepu cimpeng. Tak ada sok sepu cimpeng. Takbir, kata walawan. Lim Kuan Yew sepu cimpeng. Orang tu dah meninggal dekat Singapura tu. Presiden Singapura tu. Sebut pun salah, nama dia Lee Kuan Yew. Tapi nak bagi sama dengan Lim Goeng, nak bagi sama dengan Lim Kee Siang, terpaksa tipu walawan. Sebut nama Lim Kuan Yew. Takkan mustahil dia tak tahu. Dia PhD. Belajar tinggi. Takkan dia tahu nama tu Lee Kuan Yew, bukan Lim. Tetapi dia tahu walaupun ini bodoh. Dia tahu walaupun untit ini bodoh. Aku tukar sikit je. Lee aku tukar Lim. Sebab dia sama dengan nama Lim Goeng. Dia sama dengan nama Lim Kee Siang. Aku pun tukar Lee Kuan Yew kepada Lim Kuan Yew. Walaupun pun bertakbir. Tengok. Kamu tak rasa malu ke? Bila walau untit seperti Masura tu memperbodohkan kamu. Tak ada seorang pun nak bangun. Bangunlah seorang. Hey YB Mastura, nama dia Lee Kuan Yew lah, bukan Lim Kuan Yew. Tegur sikit depan orang ramai biar tahu je, oh aku ni bodoh rupanya. Kau nak bagi tahu dia. Macam manalah YB. YB kata dia ni sepupu Lim Goeng Eng. Apa kena mengena dengan Cimpeng? Cimpeng nama sebenar dia, tak ada kena mengena. Cusuk galuh langsung jauh. Cuba tanya. Sebab tidak ada siapa yang berani bertanya. Sebab itu Ustazah ahli parlimen itu, yang tudung labuh itu, ya, dia sanggup jadi iblis betina. Dia sanggup, saudara. Kerana politik. Duduk dalam parti Islam. Tudung labuh sampai ke lutut. Tapi tergamak mulut dia menipu saudara-saudara Islam, sesama Islam, hanya nak memburukkan orang yang bukan Islam. Sebab itu hari ini kita tak pelik kalau hari ini dia main isu itu. Bak kutih, isu sekolah sekolah Cina ada buka kantin, tak buka kantin. Kampung Baru, tak pelik saudara. Dia main isu itu sebab memang mulut-mulut ini mulut bangsat. Saya nak bagi tahu. Jadi tak peliklah kalau hari ini keluar isu stokin. Sebab itu bila orang tanya pihak polis kata tidak ada satu laporan pun dibuat. Jadi saya nak bagi tahu, saya pun tak bersetuju kalau betul ada stokin yang dijual dengan kalimah Allah. Tetapi siapa yang viral itu, takkan kamu bertindak hanya memviralkan saja. Kalau kamu jumpa, kenapa kamu tak report polis? Kalau tidak report polis, mana polis tahu? Mana polis tahu di mana kedai yang menjual? Dan kita tidak boleh ambil tindakan. Tetapi kamu tak report sebab apa? Sebab bukan tujuan kamu untuk membela agama kamu, tapi tujuan kamu hanyalah untuk memecah belahkan kaum, supaya kita sangsi, supaya kita marah kepada kerajaan yang ada hari ini. Itu je matlamat kamu. Sebab itu bila kita viralkan, masalah ni bawah kerajaan Madani ni, stokin pun ada kalimah Allah dah. Ni, yang ini dia nak bawa naratif. Naratif ini dia nak bawakan kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada orang Melayu Islam. Bukan kerana agama. Kalau betul dia ikhlas nak perjuangkan agama, apabila kalimah Allah tu diletakkan pada stokin, dia orang pertama akan buat laporan polis. Tunjukkan kepada kita, nah ini laporan polis saya dah buat di kedai ini sekian-sekian bulan, ada stokin di kalimah Allah, saya dah buat laporan polis, tunjuk. Kita akan tabik dan kita akan puji dia sebagai seorang pejuang Islam. Tetapi kalau sekadar masuk akaun TikTok, dalam konten TikTok yang kita tahu ini peristiwa bila berlaku, kita pun tak tahu, dekat negara mana pun kita tak tahu, tapi dia jadikan konten hanya bercakap macam itu. Oh dah bahaya tuan-tuan. Sekarang ni jaga-jaga kalimah Allah dah ada kat stokin. Orang akan berfikir apa? Teruknya kerajaan ni. Sampai peringkat kalimah Allah kat stokin pun dibenarkan dijual. Yang ini dia nak tanamkan.
Yang ini sebenarnya nak tenangkan saudara. Tak pelik kalau dia buat macam itu. Sebab mereka ada pemimpin-pemimpin yang macam itu juga perangai dia. Dia nak cerita tentang bak putih bukan kerana nak membela Islam. Kalau dia bela Islam, Islam sama sekali tidak pernah menyusahkan bukan Islam dari segi pemakanan mereka. Bahkan kalau kita jadi kerajaan pun menjadi kewajipan kita untuk menyediakan makanan untuk mereka. Sebab kita Islam adalah agama rahmah. Agama rahmah. Supaya agama lain melihat betapa baiknya Islam ini. Takkan kita nak melakukan amal ibadat kita sehingga kita melarang orang lain menggunakan hak mereka. Oleh kerana kita nak berpuasa, maka yang bukan Islam tidak perlu. Tidak perlu lagi nak makan. Ikut kami berpuasa, kamu kena berpuasa. Anak kami tak makan, anak kamu perlu juga tak makan. Kalau nak makan juga, pergi hantar dalam stor. Kalau nak makan juga, pergi makan dalam tandas. Ini bukan cara Islam. Macam mana kita nak tarik bukan Islam, memasuki agama Islam, kalau ini akhlak yang kita nak tunjukkan kepada mereka? Sebab itu isu ni bangkit semula. Sebab mereka dah hilang kuasa, saudara. Isu kantin sekolah bukan baru ini. Waktu mereka kerajaan sama je. Sebelum ni pun sama, tak ada masalah pun. Zaman saya sekolah dulu pun saya sempat sekolah. Kantin buka waktu puasa. Tak ada pula sibuk kita nak pergi kantin. Nak pergi tengok orang bukan Islam makan situ. Apakah lemah sangat kita? Tak didik langsung anak kita. Ini masalah lebay ni. Lebay ni bila berpuasa, tak boleh diuji langsung. Tak boleh lagi diuji langsung. Nampak orang makan, kita mesti nak makan. Nampak orang minum, kita kena mesti minum. Macam tu. Kita nak ajar anak kita macam tu. Sepatutnya anak kita ajar supaya dia tahan diuji. Bagi tahu anak kita, kalau berpuasa, kalau ada kawan yang tak puasa depan, lari jangan duduk depan. Bukan marah dia. Bukan marah kawan yang makan depan kita tu. Jangan dia ajar anak kita maki hamun dia. Kita kena bawa diri lari. Sebab itu hak dia nak makan. Dia bukan Islam, dia boleh makan. Kenapa kita nak maki dia? Kita kena bawa diri lah. Kalau tak nak tengok dia makan. Tapi di bawah kerajaan Malaysia Madani ini, seperti mana Menteri sebut, kita nak didik supaya bukan Islam pun menghormati orang Islam. Ini yang kita nak terapkan. Sebab itu dibuka kantin supaya mereka tidak makan depan kawan-kawan dia. Ini yang kita nak didik. Kamu bukan Islam, anak bukan Islam, kalau kamu nak makan, jangan makan depan kawan-kawan kamu yang beragama Islam. Makan di kantin. Kita buka kantin. Sebab itu kita buat macam tu. Bukan cara, kamu nak makan, jangan makan depan anak murid Islam, kamu kena makan dalam tandas. Pergi makan dalam tandas. Pergi makan dalam store. Bukan macam tu kita layan dia. Bukan itu akhlak Islam, saudara. Tapi ini yang dia mainkan. Ini yang nak tunjukkan. Dan bercakap dalam parlimen isu tu je pun. Anwar Ibrahim bercakap tentang kebersihan tandas. Peruntukan dia beri dan menentukan kebersihan tandas. Itu level Anwar nak bantu anak murid. Yang kita sini sibuk bercakap, pemangkai yang sibuk bercakap hari ni tentang kantin jangan buka waktu puasa. Itu je. Standard kamu nak bercakap. Nak perjuangkan Islam apa macam itu? Islam tak suruh macam itu. Adakah perintah Islam kata, kalau waktu makan, tutup semua kedai makan. Jangan bagi orang bukan Islam makan. Bukan. Kita jaga agama kita jaga peraturan kita. Kita puasa, kita berpuasa lah. Dan kita kena tahu juga di kalangan umat Islam yang sekolah itu, kadang-kadang ada anak-anak yang tidak berpuasa. Anak kita juga beragama Islam. Mungkin dia tidak boleh berpuasa, dia sakit berpuasa. Kalau yang agak dah kelas tinggi sikit, mungkin dah sampai balik mereka, tidak boleh berpuasa. Jadi itu tempat mereka nak pergi makan. Takkan anak kita yang tidak berpuasa, yang tak tahan berpuasa, yang darjah 1, darjah 2, dia tak tahan nak berpuasa, takkan kita nak suruh dia makan dalam tandas? Takkan kita nak suruh dia makan dalam store anak kita? Otak, saudara, Islam ni dah bagi, dah ringan dah. Islam ni dipermudah. Tapi kita jadi jumud, kita yang ketatkan. Kita yang ketatkan. Tuhan dah bagi kemudahan lah. Sama juga kalau orang Islam yang bermusafir jauh. Bermusafir, mereka diharuskan buka puasa. Itu kemudahan yang Islam bagi.
Tapi mereka wajib bayar balik, wajib ganti. Tapi diharuskan mereka berbuka puasa kalau mereka nak makan. Sebab bagi Islam, kalau dia musafir jalan jauh, memandu jauh, contoh, kalau dia lapar, sakit perut dan sebagainya, lapar, takut membahayakan perjalanan dia, memandu dalam keadaan dia lapar, mengantuk dan sebagainya, maka mengakibatkan kemalangan dan kematian. Jadi Islam memandang mudarat itu, maka dibenarkan, diharuskan bagi musafir untuk buka puasa. Ini dia permudahkan. Di sekolah macam tu juga. Gunakanlah kemudahan yang ada untuk kita melaksanakan keadilan. Ihsan, itu dipanggil ihsan. Dan di bawah kerajaan Malaysia Madani yang selalu ditekan oleh Anwar Ibrahim itu adalah ihsan. Bukan hanya nak membuta tuli, nak melaksanakan Islam dengan cara membuta tuli. Bukan itu cara dia. Ihsan. Tunjukkan kepada bukan Islam bahawa ini Islam. Ini Islam. Dan kita bangga sepatutnya bila kita sebagai orang Islam, kalau ada kantin dibuka, kita rasa bangga. Kita nak tunjukkan kepada bukan Islam, kami orang Islam, kami diuji. Walaupun kantin buka, kami tetap berpuasa.